Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Boleh dengar tak suara saya? Kalau dengar suara saya, boleh angkat tangan ke? Okey ke? Tak cakap okey. Okey. Raise your hand, boleh dengar suara saya? Alhamdulillah. Okey, jelas semua Clear. Okey, clear. Okey, petang ni kita santai-santai sebab dalam bulan puasa kan. So tak adalah stres-stres ni. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam ABC. Kepada barisan USTP, PBD, larut matang selama. Pada masa yang sama, kita ada pegawai daripada daerah yang lain iaitu adalah Kintas Selatan. Saya rasa Encik Razif ada dalam ni. Encik Razif ada ke? Ada. Ada dengan siapa lagi semua? Seorang saja? Tak pasti yang lain, tapi saya dah jemput yang lain tu, insyaAllah ada lah. Mungkin akan saya lewat sikit. Lewat sikit Okay, Alhamdulillah, tak apa. Okey. Masih Encik Razif yang sangat-sangat saya hormati. Alhamdulillah. Okey, kita akan memulakan taklimat kita. Iaitu taklimat mengenai pemilihan tokoh nilam peringkat daerah Larut Matang dan Selama, Digital Storytelling, Animation, Cakna dan Nitset tahun 2023. Okey, kita mulakan dengan bagaimana untuk kita memilih tokoh nilam Okey, kalau cikgu-cikgu tak faham, cikgu boleh tanya teruslah cikgu. Okey, pemilihan tokoh nilam pada kali ini cikgu di daerah Larut Matang Selama, kita ada 2 pusingan. So pusingan pertama kita akan buat video bicara buku, iaitu penyediaan video durasi 3 hingga 5 minit. Tiada pengeditan video, bermakna kalau boleh murid itu buat bicara buku tanpa ada potong-potong lah dia punya video, cantum-cantum tu elakkan lah, sebab kita nakkan murid yang dapat berbicara dengan tak sangkut-sangkut. Macam tu dia dapat menggunakan perkataan yang lancar. Okey juga Lepas tu peserta ni sebenarnya bicara buku ni sebenarnya ialah bagaimana dia mempromosikan buku tersebut, dia memperkenalkan buku tersebut, lepas tu sedikit sinopsis dan kemudian dia menceritakan kebaikan buku tu kepada diri dia, kepada keluarga dan kepada negara. Kalau boleh cikgu, video tersebut dibuat secara landscape, bermaksudnya melintang. Kalau boleh juga cikgu menggunakan green screen di belakang, biar latar belakang tu hijau. Sebab apa? Bukan saja video tersebut untuk pusingan pertama pemilihan tokoh nilam, tetapi video yang terbaik kita akan calonkan dalam bicara buku peringkat negeri. Jadi cikgu boleh gunakanlah video tersebut, buat yang terbaik untuk 2 in 1. Maksudnya pemilihan tokoh nilam pun masuk, bicara buku pun masuk. Murid yang sama. Okey? Syarat dia sebenarnya murid tersebut haruslah tahun 5 lah. Kita pemilihan tokoh nilam mesti murid tahun 5 cikgu. Tahun 5 kategori bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Okey, setakat sini cikgu, ada soalan tak cikgu tentang macam mana buat video, bagaimana pusingan pertama? Ada soalan tak? Sebab kita kena laju ni, kita ada 4 tajuk ni. Untuk pusingan pertama cikgu. Ada masalah ke? Semua jelas Okey, penghasilan buku untuk bicara buku dan pemilihan tokoh nilam sekali untuk pusingan pertama. Sekolah menengah berapa? Sekolah menengah pun samalah. Sekolah menengah kategori bahasa Melayu, sekolah menengah bahasa Inggeris. So 2 orang, satu sekolah 2 orang, tingkatan 4. Tingkatan 4 jangan ambil tingkatan 3, tingkatan 5 pula, ambil tingkatan 4 untuk sekolah menengah. Saya lupa pula nak beritahu untuk sekolah menengah. Okey.
Okey, ada soalan Cik? Boleh orang yang sama ke BIBM? Tak boleh. Tak boleh cikgu sebab kenapa cikgu? Berkemungkinan akan berlaku akan berlaku pada masa yang sama. Kita tak tahu macam mana kita tengok juri macam mana sebab pusingan pertama pun dia nak buat video. Kalau dia masuk tiba-tiba murid tersebut menang masuk pusingan kedua, dia dah confused macam mana dia nak jalankan pertandingan tersebut. Okey, kalau bicara buku pertandingan tersebut, mereka telah melepasi berkemungkinan 8 yang terbaik setiap kategori. Pusingan kedua, dia murid tersebut akan menghadapi 2 cabaran iaitu individu dan kumpulan. Individu mereka wajib membaca 5 buah buku. Sewaktu penilaian, juri akan memilih 1 buku daripada 5. Murid tersebut akan menceritakan tentang buku yang dipilih oleh juri. Kemudian untuk pusingan kumpulan pula, cabaran kumpulan, kami akan memberikan 10 soalan dan sewaktu pertandingan tersebut, dia akan membentuk kumpulan 6 atau hingga ke 8 orang dan akan memilih 1 daripada 10 soalan tersebut dan mereka akan berbincang dalam tempoh 20 minit. Kemudian mereka akan mereka akan berbicara secara berkumpulan. Itu sajalah, itu untuk kumpulan lah, pusingan kedua. Dapat cikgu Ada soalan tak cikgu? Untuk pemilihan tokoh nilam? Ramai lagi yang baru nak masuk. Yang dinilai persembahan murid atau penghasilan buku? Penghasilan video tak cikgu. Penilaian hanyalah kepada dia punya bahasa yang digunakan, kelancaran bila berbahasa dan perkataan yang digunakan. Tak boleh silap lah cikgu itu sebab gabung dengan penatiar bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris untuk cek dia punya bahasa atau perkataan yang digunakan tu betul atau tidak. Green screen boleh tak? Boleh, green screen boleh. Maksudnya green screen cikgu biar berlatar belakangkan hijau. Sebab apa, nanti kalau masuk bicara buku, kami akan membantu untuk mempercantikkan lagi video cikgu. USTP PBD kita PBD LMS akan ambil video yang terbaik untuk edit untuk bicara buku. So jangan risau pasal tu, kami khidmat bantu daripada kami. Latar belakang ketika rakaman boleh ke ada nama sekolah? Tak perlu cikgu buat simple je cikgu. Cikgu rakam terus. Lepas tu cikgu uploadkan ke dalam YouTube. Kemudian buat unlisted dan kami nak link sahaja. Okay, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris pun kena ada peserta atau bahasa Melayu sahaja? Sebaik-baiknya dua-dua kategori lah cikgu. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Dua-dua kategori cikgu boleh masukkan. Okey, boleh ulang lagi tak tentang bahagian pusingan kedua? Okey, pusingan kedua Okey, tentang pusingan kedua, apabila murid yang terpilih memasuki pusingan kedua, mereka akan menghadapi 2 cabaran iaitu individu dan kumpulan. Sewaktu individu, murid tersebut wajib membaca 5 buah buku. Kemudian sewaktu penjurian, juri akan pilih 1 buku daripada 5 buku yang dipilih dan murid tersebut akan menceritakan buku yang dibaca. Kemudian mereka akan masuk ke dalam cabaran kumpulan pula. Mereka akan diberikan 10 soalan. Juri akan memilih 1 daripada 10 soalan. Mereka akan berbincang selama 20 minit dan kemudian mereka akan present berbentuk kumpulan. Itulah pusingan kedua. Okey Wajib ke karya agung atau
Karya besar. Taklah diwajibkan tapi terbaiklah. Boleh gunakan buku-buku yang ilmiah lah. Boleh menunjukkan bahawa tokoh Nilam tu berkualiti. Video perlu full. Okey, cikgu boleh ambil full pun boleh, cikgu boleh ambil separuh badan pun boleh. Sebab apa cikgu? Yang penting adalah suara dia dengan gambar dia sharp sikit. Senang kita tengok. Digalakkan. Okey. Ada soalan lain? Acara berkumpulan tu dengan peserta sekolah lain ke? Ya, dengan peserta sekolah lain. Sekolah cikgu dengan sekolah lain. Sekolah lain pun dalam daerah Larut Matang Selama ya cikgu. Yang penting rakaman untuk terpilih ke daerah. Okey. Jumlah muka surat yang dihadkan, okey, cikgu cubalah cari buku yang lebih daripada 20 muka surat ke atas cikgu. Jangan ke bawah sangat. Nampak sangat buku tu yang kita pilih tu tak ada berkualiti. Tarikh akhir, alamak saya lupalah. Tarikh akhir tu saya dah bincangkan. Puan Zuraini ada tak dalam grup? Dalam GM? Tarikh akhir 8 hingga 12. 8 hingga 12 Mei hantar video. Bulan 5 kan? Lepas raya. Lapan hingga 12 Mei Pusingan kedua bersemuka Google Meet. Pusingan kedua disebabkan peruntukan untuk bicara pemilihan tokoh Nilam ni tak ada kita nak panggil, bermakna kita buat secara Google Meet lah. Setakat ni Google Meet. Pertandingan pusingan kedua. Kalau saya hantar murid saya pendidikan khas, ni aliran perdana. Pendidikan khas tidak terlibat. Tidak terlibat. Ni arus perdana saja cikgu Sekolah menengah tingkatan 4. Sekolah menengah tingkatan 4 sahaja. Boleh tahu tak siapa penilai? Nanti kami beritahu kemudian siapa penilainya. Okey, alhamdulillah. Okey, selesai Ada soalan lagi tak? Tempoh masa baca 5 buku tu tempoh masa kami bagi masa 2 minggu lah. Sekali dengan kami akan berikan 10 soalan sekali. 5 buku dengan 10 soalan yang dah masuk pusingan kedua lah. Tapi kalau mereka dah baca awal sekarang, lagi bagus. Itu pun untuk ilmu mereka kan. Okey. Jelas So setiap sekolah bolehlah hantar 2 peserta Kira tajuk buku bebas. Ya, tajuk buku bebas. No problem. Okey, ada soalan lagi tentang tokoh Nilam, bicara buku BM, BI, 2 orang kan? Ya, 2 orang. Kira BM 1 orang, BI 1 orang. So 2 orang lah. BM seorang, BI seorang. 5 buku tajuk ditentukan tak. 5 tajuk buku tersebut murid-murid pilihlah yang berkualiti lah. Yang karya agung ke tokoh ke yang nampak dia ilmiah lah. Okay, bermakna bicara buku dan tokoh Nilam pendidikan khas tak terlibat tuan. Arus perdana sahaja. Tokoh Nilam BM, BI juga adalah atau seorang saja. Tokoh Nilam seorang murid. Lagi tokoh Nilam BI, BM 2 orang lah cikgu. Seorang BM, seorang BI. Jelas cikgu Okey, terima kasih, cantik. Bicara buku harus ilmiah atau fiction? Dua-dua boleh, tapi yang terbaik
yang ilmiah lah. Okay cikgu Oh ada siapa pula yang call ni. Okey jelas kalau ada wakil BM saja, BI tak ada, hantar satu je boleh ke tak? Sebaiknya cikgu hantarlah 2 orang cikgu kan untuk murid-murid tu mendapat pengalaman dan mendapat sijil kan. Setengah murid tu mereka pun tak tahu nak kumpul sijil kat mana kan. Jadi cikgu masukkanlah, cikgu Siti ajar kalau boleh bawa lah 2 orang bagi mereka cari pengalaman untuk dalam pertandingan dan dapat sijil. Peringkat pertama dapat sijil juga. Mereka akan dapat sijil penyertaan. Dia orang masuk aja semua dapat sijil penyertaan. Jadi untuk pusingan kedua, tu lain pula yang penting mereka dapat sijil. Okey. Untuk sekolah rendah mesti murid tahun 5 atau tahun 5 cikgu. Saya ulang balik murid tahun 5 cikgu. Tahun 6 kalau dia masuk peringkat kebangsaan. Buat kalau murid tersebut menang lah. Jadi kita akan pertandingan dibuat hanya tahun 5 sahaja. Maaf nak bertanya GPM baru. Maksudnya murid ni masuk bicara buku orang yang sama. Ya cikgu. Bicara buku dengan tokoh nilam orang yang sama. Betul cikgu. Sijil penyertaan tak ada tahun lepas. Tak apa cikgu. Tahun ni ada. Tahun ni ada cikgu Tahun lepas tak ada sijil. Tahun ni sebab saya pun adalah pegawai baru kat sini. Saya masuk tak bulan 9. So untuk tahun ni kita cuba adakan semua dapat. Okay. Untuk tahun ni kita cuba adakan semua dapat. Okay, jelas cikgu? Okey cikgu. Okey, selesai untuk pemilihan tokoh nilam. Okey, terima kasih Cikgu Firdaus. Okey, ada syarat lain tak tokoh nilam? Buku nilam dia kena hantar ke? Tak perlu cikgu. Cikgu hantar video je cikgu. Hantar video sahaja. Jangan fikir pasal apa yang dia baca buku ke apa tak. Kami nak video dia dulu untuk masuk pusingan kedua. Jelas cikgu? Cikgu Siti? Cikgu Siti pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cikgu Siti. Ya sila. Video tu tak berapa nak jelas juga lagi. Setengah-setengah tu ada yang buat video dia tak edit lah. Dia tak edit, tak potong ke apa. Tapi dia letak nama sekolah, dia ada letak nama murid. Ke tak perlu? Tak perlulah cikgu, susah-susah. Kita mudahkan cikgu. Sebab dah masuk editan ni sebenarnya mengeditkan pun sebenarnya perkara yang rumit cikgu sebenarnya. Adalah setengah orang tu kata rumit. Tapi kita mudahkan nak video saja dengan link YouTube tu saja. Tak perlu cikgu nak edit. Kalau nak cikgu edit kemudian. Sebab kita nak dalam bentuk unlisted. Nampak kan? Okey, cantik cikgu. Okey, video simple je. Okey Okey. Ada lagi soalan Video just rakam 3 hingga 5 minit kan? Betul, 3 hingga 5 minit saja cikgu. Okey, kita buat 2 in 1 bicara buku dan pemilihan tokoh nilam sekali lah. So cikgu tak buatlah banyak kerja sangat. Okey. Pakaian murid. Nak bertanya. Pakaian murid yang di dalam video tu sebaiknya pakaian apa? Baju sekolah ke ataupun? Sebaik-baiknya pakai baju sekolah lah. Sebaik-baiknya pakai baju sekolah lah. Okey. Boleh juga jangan dipakai baju lain kan, parah kita kan. Semua wajib pakai baju sekolah.
Okey cikgu. Dengar tak suara? Di peringkat zon tak perlu baca buku 5. Tak perlu baca 5 buku, hanya cikgu buat bicara buku dalam satu buku sahaja. Okey, yang 5 tu nanti untuk pusingan kedua. Andai kata murid cikgu terpilih ke peringkat daerah. Maksudnya Rakaman cikgu boleh buat rakaman biasa. Tak payahlah angle-angle tu tak perlu sebab kita hanya nak tengok konten je. Penyampaian dia. Nak tanya, maksudnya kalau terpilih untuk kepusingan kedua tu kena buat video lain lah. Tak ada suara Encik. Maafkan saya. Pusingan yang kedua kita akan bagi tahu nanti melalui email. Mereka akan bertanding secara Google Meet, tidak perlu membuat video lagi. Rakaman secara landscape. Rakaman secara semua melintang dan kalau boleh berlatar belakangkan hijau supaya nanti kalau dia masuk ke peringkat video tu terbaik, nanti kami akan bagi khidmat bantulah untuk video tersebut. Okey, jelas semua cikgu Okey. Selesai tentang pemilihan tokoh nilam. Sekejap Encik. Ya. Maksud Encik hijau tu maknanya boleh guna green screen lah. Boleh guna screen. Bila cikgu gunakan green screen, bila anak murid cikgu berjaya masuk bicara buku, saya akan tolong editkan dan dibantu oleh cikgu sendiri untuk menghasilkan video tu yang lebih kreatif lah. Jangan risau cikgu, saya bantu cikgu. Boleh cikgu? Okey. Okey cikgu. Jika tak ada green screen, cikgu boleh je pakai latar belakang apa pun. Carilah yang tempat yang cantik kan. Okey. Nanti andai kata rezeki anak murid cikgu terpilih bicara buku, kita akan bantulah. Kita buat bantuan lah. Kita akan buat khidmat bantulah untuk sekolah cikgu Okey. Selesai untuk pemilihan tokoh nilam. Ada lagi cikgu Villa bagi soalan. Maksud baca 5 buku, dengan 5 buku itu pilih satu untuk, bukan cikgu. Yang 5 buku tu cikgu adalah pusingan kedua. Kalau anak murid cikgu masuk pusingan kedua. Dapat cikgu Yang video tu cikgu pilih buku mana yang cikgu nak. Dapat cikgu? Cikgu Villa? Jelas? Okey, faham. Okey, untuk cikgu Siti seeloknya latar belakang hijau. Okey, right. Tapi tak perlu edit, betul? Maksud daripada pusingan pertama bicara buku tak semestinya akan terpilih ke pusingan kedua. Betul. Kalau dia menang baru masuk pusingan kedua, baru baca 5 buku. Tapi kalau baca buku 5 buku awal pun tak apa sebab sebagai dia persediaan kan. Masa tu kena tepat 5 minit atau kurang. Masa tu kena tepat 3 hingga 5 minit. Kalau boleh janganlah sampai lebih daripada 5 minit cikgu. Sebab kalau 147 darab 8 sekolah hantar semua, rasa sebulan setengah kami nak nilai video tu cikgu. Dapat cikgu Video tersebut dalam bentuk format semi-formal. Apa yang formal, semi-formal ni? Cikgu Aminah cuba terangkan masuk formal, semi-formal cikgu. Budak tu berdiri bicara buku saja pakai baju sekolah. Formal, semi-formal ni?
Assalamualaikum. Ya, cikgu. Maksud saya macam ni, macam sebelum ni saya ada tengok video bicara buku, ada budak dia macam duduk atas meja sambil dia pegang buku macam tu, ataupun memang kena berdiri pegang buku membicarakan buku tersebut. Ikut keselesaan anak murid cikgu. Okey. Baik. Jangan sampai tak boleh bercakap. Cikgu Jelas. Alhamdulillah. Okey, walking to zone tempoh dapat tahu peringkat 2 daripada okey. Tak apa cikgu, yang penting kita menepasi pusingan pertama dulu cikgu. Nanti kami akan memberitahu dari masa ke semasa. Cikgu? Sebab kami perlukan masa untuk menilai video-video yang banyak tu, mengikut kelompok masing-masing. Pak cikgu Okey, jelas cikgu Okey, selesai untuk bicara buku. Kini kita akan masuk tajuk yang kedua, iaitu digital story animation. Okey, ini adalah satu pertandingan digital yang telah diadakan pada tahun 2013 lagi, dah 10 tahun. Pada tahun lepas ada 1,500 penyertaan. Dan ucapkan tahniahlah kepada sekolah-sekolah yang telah memasuki digital storytelling tersebut. Jadi kalau cikgu menyertai memasuki pertandingan tersebut, dia secara berpasukan 3 murid 1 cikgu. Kategori yang dipertandingkan adalah sekolah rendah dan sekolah menengah. Hadiah yang ditawarkan adalah wang tunai, sijil dan trofi. Ini dia punya hadiah pertandingan, dan sasaran adalah semua sekolah rendah dan sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, digital storytelling ni cikgu, kalau cikgu dapat kenal pasti, anak-anak murid cikgu yang pernah melukis kartun di dalam telefon, yang boleh berkemahiran tinggi dalam membuat kartun bergerak dan bercakap, cikgu boleh masukkan dia dalam pertandingan ini. Seperti mana yang berlaku pada sebelum ni saya di Kinta Selatan, saya dapat mengenal pasti murid-murid mereka mempunyai kemahiran sendiri. Tak perlu cikgu ajar, cuma cikgu guide mereka saja bila mereka dapat tajuk. Tolong mereka dalam untuk buat storyboard, tolong mereka dalam membuat dialog, dan untuk membuat kartun mereka buat sendiri. Jadi cikgu boleh cakaplah di hadapan pimpinan, selalu murid-murid begini, murid-murid pasif cikgu, murid-murid yang selalu duduk dalam bilik sorang-sorang kan, yang suka buat kerja dia sendiri. Jadi cikgu cuba kenal pasti murid-murid ini dan cikgu masukkan mereka dalam pertandingan ini. Nampak cikgu Ini adalah terus ke negeri cikgu dia tak ada masuk. Kalau banyak kami akan nilai. Tapi kalau 2, 3 atau 4 dia sekolah yang pergi, kami terus hantar video tu ke peringkat negeri. Cikgu? Okey, ada soalan cikgu tentang digital animation cikgu, storytelling? Dia bukan kira di bawah GPM ni, cikgu ni sebagai orang tengah lah untuk cikgu beritahu sekolah cikgu ada pertandingan ini. Cikgu. Walaupun dia sebenarnya GPM ni semua pertandingan di bawah dia. Tapi kalau cikgu tak boleh menjadi guru pembimbing mereka, cikgu bolehlah ajukan kepada kawan-kawan cikgu yang boleh bawa 3 orang murid boleh untuk memasuki pertandingan ini. Storytelling dia antara 3 hingga 5 minit. Cikgu? Ada tak syarat sini sekejap cikgu? Okey, kalau tengok pertandingan ni cikgu, dia bermula pada 27 Mac cikgu, dan berakhir 26 Mei. Kalau kita tengok dalam ni, bermakna dah mula dah kan. So tarikh akhir dia 26 Mei. Okey. Sekolah rendah 1 hingga
tahun 1 hingga tahun 6, sekolah menengah tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Okey. Dan murid 3 orang. Kita tengok dia punya garis panduan pada 27 Mac akan kiranya makluman dah telah diberitahu. Cikgu buat projek dan dinilai di negeri pada 25 Mei dan di peringkat kebangsaan pada Jun. Pada Jun. Okey, cara dia adalah storyboard tersebut, syarat pertandingan. Nanti saya akan kongsikan slide ni kepada cikgu. Cikgu jangan risaulah, tak payah cikgu nak tulis-tulis lah. Durasi 3 hingga 5 minit termasuk intro, montaj dan penghargaan. Jadi cikgu bolehlah buatlah animasi, buat tradisional ke, stop motion ke, gunakan komputer animation 2D atau 3D, teknik-teknik penghasilan animation yang lain. Itu mengikut kepakaran murid-murid cikgu. Okey, produk adalah bahasa Melayu saja. Dia tak ada bahasa Inggeris cikgu, bahasa Melayu sahaja. Okey cikgu. Ini kriteria yang dinilai lah, grafik dia, teknik animation dia, video, storyboard, penata audio dan keaslian. Okey, apa tajuk dia? Sekejap cikgu. Tajuk dia. Okey, tajuk dia, cikgu tengok kategori mana-mana bidang unit dalam buku teks sains. Cikgu tengok dalam buku teks, ambil satu tajuk dan cikgu buat animasi. Cikgu tengok soalan yang nombor 5 ni. Tema produksi bagi setiap kategori ialah mana-mana bidang unit buku teks sains. Jelas cikgu? Okey, ada soalan tentang DST. Tajuk dia dalam buku sains cikgu. Cikgu tengok dalam buku sains cikgu. Tanya Encik. Maksudnya daripada tajuk buku sains tu buat cerita. Betul. Buat storyboard dan buat kartun tersebut. Dapat juga Cerita ni dia berunsur ilmu ataupun macam lawak ke? Dua-dua boleh. Apa sajalah cerita. Apa saja. Sebab tajuk sains ni cikgu pernah mengajar sains cikgu? Tak pernah lah. Tak pernah. Kalau cikgu nak sebut satu, kalau dapat satu tajuk kita boleh bincangkan dia punya storyboard dia apa budak murid tu sebut kan. Contohnya kalau macam tajuk bahasa Melayu banyak kan. Saya pun tak tengok buku teks macam mana. Tapi pilihlah tajuk yang mudah untuk mereka buat kartun tersebut. Okey? Cikgu Kasmawati ada soalan? Cikgu Muhammad? Storyboard kena hantar ke? Yes, storyboard kena hantar. Storyboard kena hantar cikgu Okey. Buku teks tingkatan berapa? Mana-mana tingkatan boleh cikgu. Kalau dia tingkatan 5, dia nak buat kartun menggunakan buku teks tingkatan 1 pun boleh. Tak ada masalah cikgu. Yang penting kartun tu terjadi. Okey, selesai Okey, nampaknya dah tak ada soalan. Jadi selepas ni tajuk sekolah menengah saja. Jadi saya mengucapkan terima kasihlah kepada cikgu-cikgu sekolah rendah dan tajuk selepas ni adalah tajuk sekolah menengah saja. So kalau cikgu-cikgu sekolah menengah bolehlah orang cakap apa?
mengundurkan diri sebab dia ini tajuk sekolah menengah selepas ni, iaitu Cakna. Boleh sekolah rendah dah habis sekarang sekolah menengah. Okey, sama-sama. Oh, Ruben ada. Ingat tak ada Ruben tadi. Okey, sama-sama. Okey, link kehadiran. Tunggu link kehadiran. Oh, belum ada lagi. Tak apa, nanti link kehadiran kita bagi dalam grup nanti. Okey, sama-sama. Okey, untuk sekolah menengah. Okay, sekolah menengah ni ada lagi 2 pertandingan iaitu Cakna dan Nitset. So saya akan terangkan mengenai pertandingan Cakna. Cakna ni adalah daripada cyber security cikgu. Pusingan pertama cikgu kena sediakan video dalam bahasa Melayu dan pembentangan slide. Tajuk belum keluar lagi cikgu. Saya cuma beritahu saja tentang pertandingan ni. Pertandingan tersebut harus disertai oleh 2 peserta, lelaki atau perempuan, laki-laki tak ada masalah. Yang dia punya jumlah peserta adalah 2 orang. Okey, ada soalan Hairi. Encik Razal, last year result tak ada peringkat negeri. Anak saya wakil LMS. Oh, ya ke? Nanti Cikgu Hairi PM saya Nanti kita sembang. Sebab saya pun kena tanya pegawai lama. Saya uji PM baru. Belum ada grup. Haslinda. Cikgu Haslinda daripada sekolah mana? Cikgu Haslinda? Dari SK Kampung Relang. Kelompok mana tu? PKG mana? Zon Batu Kurau. Batu Kurau. Yes. Boleh kontak cikgu ni, Encik Khairul? Okey. Encik Khairul dia pegang zon Batu Kurau. Okey, insyaAllah. Terima kasih. Okey, sama. Saya juga, okey, Cikgu Sakti daripada sekolah mana? Cikgu Sakti. Okey, link kehadiran ada. Tolong isi link kehadiran sebelum keluar. Oh, sekolah SMK Taman Tasik, kelompok PKG mana? Taiping. Okey, nanti boleh kontak Dr. Nur Badari sekarang dia duduk kat Taiping kan? Taiping. Masuk grup dia nanti. Saya Zuraini ya. Zuraini ya? Kemunting ke Taiping tadi sebut? Confuse aku. Okey, untuk sekolah menengah cikgu sediakan peserta 2 orang untuk masuk pertandingan Cakna ni. Dia kata siapa yang boleh menyertai Cakna, penyertaan terbuka kepada semua tingkatan 5, tingkatan 4 dan tingkatan 5 sekolah menengah harian kecuali sekolah berasrama penuh SPB atau sekolah yang mempunyai lebih daripada 80% murid yang tinggal di asrama di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, berapa minit video penyertaan? Video hendaklah berdurasi 3 minit sahaja. Okey, soalan yang selalu ada pula, apakah format video penyertaan? Saiz video mesti 1280 darab 720p dan diuploadkan ke dalam YouTube dan buat unlisted. Okey, apakah
Tes 1, 2, 3. Okay, dengar suara saya? Tak maaf tiba-tiba lupa tekan power. Allahumma salli ala sayyidina. Okey, kita sambung balik. Lepas tu adakah semua peserta perlu bercakap? Kita dalam video penyertaan awal sahaja para peserta perlu bercakap. So kalau 2 orang tu yang kita pilih, dua-dua bercakap. Mengenai keselamatan internet. Ya cikgu, ada soalan? Cikgu Zamzuri? Ya. Ada soalan? Tak ada. Oh, tak ada? Speaker terbuka. Okey, seterusnya berapa banyak slide perlu dihantar, iaitu 5 hingga 10 slide pembentangan, jangan lebih. Itu dalam PowerPoint mereka nantilah. Okey. Okey, pada tahun 2018 SMK Labuan yang menang. 2019 ini Perak yang pegang SMK Raja Perempuan Ipoh. Tahun 2020 SMK Aminuddin Baki KL dan tahun 2022 Sekolah Agama Kuala Lumpur yang menang. So tahun 2022 tak ada pertandingan Cakna. Jadi sekarang pula tahun 2023 diadakan kembali. Okey cikgu So ada tak soalan tentang Cakna? SBB tak boleh masuk sebab dia berasrama penuh. Cikgu Siti daripada SBB Ya, okey. Cikgu cuba nanti tengok untuk NICSET kot. Saya tengok NICSET. Kita tengok Cakna dah tak boleh masuk, kita tengok NICSET nanti. NICSET bahasa Inggeris. Okey, Cakna ni totally bahasa Melayu. Okey cikgu selesai Cakna, tak ada soalan? SMK Taman Tasik bolehlah masuk. Dia asrama penuh Tak kan? Sekolah harian boleh. Peserta cikgu tingkatan 4 dan tingkatan 5 sahaja. Ada asrama. 80% duduk asrama ke cikgu? Seratas tak boleh masuk. Nanti saya confirmkan balik. Tak apa cikgu, mula sekarang ni kita cuba dapatkan info Cakna dulu. Nanti ada dia punya link Cakna tu kami akan sharekan. Setakat ni kita dapatkan info sebab penyertaan Cakna dengan NICSET daripada Larut Matang Selama sekarang orang kata dah ketandusan dia punya peserta. Jadi kita perlukan info tu sampai ke sekolah-sekolah supaya mereka bersedia peserta masing-masing. Cikgu Okey, selesai Cakna. Sekarang kita masuk pula NICSET. NICSET adalah dia menggunakan bahasa Inggeris dan peserta dia kita tengok dia punya hadiah dulu. Hadiah yang pertama wang tunai 5,000 trofi sijil, kedua 3,000 trofi sijil, tempat ketiga 1,000 trofi sijil dan speaker terbaik 1,000 dapat Samsung tablet sijil dan best light dik dapat RM500. Kebanyakannya wang tunai lah. Okay juga Jadi NICSET ni sikit je. Okey. NICSET ni cikgu, dia perlu peserta ada 4 orang. Pusingan pertama akan dihantar juga video mengikut tajuk yang akan disediakan oleh pihak cyber security dan sekolah akan menyediakan video tersebut durasi, saya rasa durasi 8 hingga 10 minit.
Saya kalau tak silap saya lah. Tapi dia memang pusingan pertama tetap juga menghantar video. So pusingan kedua, mereka akan bertanding secara bersemuga atau Google Meet berbentuk macam perbahasan cikgu. Dia macam perbahasan tetapi bukan perbahasan. Mereka akan bercakap secara macam berpidato tapi dia tidak berbahas. Itu adalah NICSET dalam bahasa Inggeris. Jelas cikgu Ada soalan tak cikgu? Okey, tentang NICSET Okey, jika ada sekolah yang berminat, kalau macam penyertaan tak banyak, tetapi berminat untuk masuk NICSET atau Cakna, kami akan memberi khidmat bantulah kalau tak ramai. Kalau ramai bermakna yang mendapat video yang terbaik, kami akan buat khidmat bantu untuk memberi persembahan yang berkualiti ke peringkat negeri nanti. So USTP punya tugas lah untuk di peringkat akhir ni untuk menghasilkan video-video tersebut. Boleh membantu cikgu turun Nanti untuk 100 nanti saya akan confirmkan balik. 100 dan sekolah apa yang penuh lagi tadi? 100 je kan setakat ni. Kat sini pun tak ada syarat kata SPB atau 100 untuk NICSET. Itu boleh masuk, dua-dua boleh masuk. Okey, ada soalan tak? Maksud kami sediakan student je dulu dan tunggu tajuk. Ya, begitu ke tuan? Betul. Sekurang-kurangnya kita tahu, ada NICSET Cakna ni, pertandingan ni. So dah nampak dah mana murid yang berpotensi untuk dijadikan peserta yang padu untuk sekolah cikgu. Nampak juga Okey. Okey, nampaknya dah sampai pukul 4 petang. So di situ sajalah saya punya persembahan untuk cikgu-cikgu menghasilkan murid-murid yang untuk pertandingan pada tahun ini. Saya harap sekolah cikgu cikgu sendiri memberilah peluang kepada murid-murid yang berpotensi ini untuk pergi lebih jauh dan dapat mengumpul sijil lebih banyak. Yang sijil-sijil ini sangat-sangat berkualiti cikgu. Bukan saja sijil, ada juga pertandingan ini memberi wang tunai yang sangat-sangat besar kan. Okey, nak pergi masuk pula dengan masak pula. Okey, siapa yang nak pergi masak. So terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain rancangan. Rancangan lah pula. Apalah. So, terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Link Nilam hantar kat mana tuan? Nanti saya akan siapkan video dulu. Dalam masa terdekat ni saya akan siapkan Google Form untuk penghantaran video Nilam. Bicara buku. Okey, sama-sama. Okey. Sama-sama, terima kasih. Okey, sama-sama. Sama. Jangan lupa isi link sebelum keluar. Cikgu Nurul ada soalan ke Cikgu Nurul? Ada angkat tangan tu? Atau Cikgu Nurul pergi masak lah? Cik pergi masak. Cikgu Nurul Nadia binti Khairuddin. Angkat tangan. Tak ada Nak masuk grup Telegram. Ya tuan. Oh, okey. Nanti kontak pegawai-pegawai yang ni Link sekali lagi. Oh, link. Zuraini, link satu sekali lagi link. Hilang dah link. Puan Zu? Okey, jap. Ada link lagi tak? Ada kejap. Ada yang minta link, ada yang tak dapat link lagi.
Kami ada share dalam zone masing-masing. Oh, iya ke? Dalam zone masing-masing? Belum lagi. Kak Beri belum? Kak Beri. Cik Razif ada lagi kat sini? Ada je. So ada soalan daripada Mika tak? Okey tak? Okey semua, clear. Alhamdulillah. Clear ya? Yang ada sahabat yang lain masuk? Siapa USTP yang masuk lagi? Ada kau ada masuk lagi? Masuk. Apa Zawiyah? Ustazah ada? Ustazah ada. Mana Ustazah tu? Alah. Kerajaan. Ustazah? Ada. Dia panggil. Dah. Oh sibuk? Ustazah sibuk? Ada Anwar Hipur. Cik Fazal tanya kenal tak? Tak kenal tu. Tengok tu nak tengok muka tak nampak ni. Cik boleh tunjuk muka sikit. Yang seorang saya Khairul kan? Khairul Ikram kan? Ikram. Yes. Ikram kan? Ikram tu memang dia kenal sangat tu. Ikram, Itu yang paling handsome dekat Sungai Itik tu. Oh, padu. Dia ada situ ke? Ada. Ada juga? Wah, Ada. malu nak tegur aku lah. Dah balik dah semua. Dia orang video apa ada dua apa pukul 4. Oh, dia balik lah? Balik dah pukul 4. Okey.